Waka Extra dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan balm bidara Ruqyah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat menonton guys. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama kita berdua di Puaka Extra. Baik, Selamat Hari Raya. Kita masih lagi mood raya ni. Lepas ni sambung dengan raya. Sambung lagi raya, sambung lagi jalan-jalan lagi. Macam mana hari raya? Okey. Alhamdulillah, ni dah hari raya keempat macam biasa je lah. Kan tengah COVID macam gini kan. Jadi semua kena ikut SOP. Yap. Jaga-jaga. Dan janganlah ikut je arahan. Senang. Jangan pentingkan diri sendiri, kita kena ingat kesihatan orang lain juga. Betul. Sambil kita beraya. Macam tu lah. Betul. Tapi kuih muih tu mesti kena ada juga lah. Macam biasa lah. Sedap saya nyanyi lagu Hari Raya. Oi, dahsyat ada nyanyi hari raya. Orang lain penyanyi semua tangan semua kan. Dia relax je masuk tangan gini je. Tu lain. Wow. Tu budak-budak nyanyi okey lah sekali kan. Your favourite kuih raya apa Kuih dan muih. Masih ada nyanyi. Masihlah muat Hari Raya. Okey. Favorite Hari Raya, favorite kuih Entahlah Ustaz. Memang tak tahu Ustaz ya. Kau pergi rumah orang biasa makan apa? What do you look forward? Tak kisah, asalkan ada kuih raya. Oh gitu Ya. Satu lagi cakap satu. Saya punya orang kau Hari Raya, kalau macam orang nak buat open house, saya kalau boleh tak nak pergi open house. Oh, First, saya tak suka makan makanan orang yang buat open house. Minta maaf Bukan apa. Hari Raya setahun sekali. Saya nak datang makan kuih raya, bukan makan makanan masakan-masakan macam mi rebus lah, apalah. Nasi goreng, mi birthday lah. Itu hari-hari lain boleh. Tapi, yelah itu terpulang pada tuan rumah. Tapi bagi saya tetap go for kuih raya. Yang susah nak cari. Sebab dulu saya beli apa tu, batang buruk. Batang buruk Batang buruk yang putih-putih tu. Dah buat abuk-abuk tu. Kita tahu ke ni? Tahu tak Kit, batang buruk? Batang lain tu, batang buruk. Lepas tu batang peluk Saloma. Tu. Dia dengar tempat panjat. Tak tahu ke batang peluk Batang Saloma? buruk sedap lah. Batang buruk sedap. Tak tahu ke? Tahu hari raya yang lagu Saloma je. No. Oh, okey. Makan kuih raya. Tak tahu. Okey, gitulah. Saya tapak kuda. Tapak kuda moden. Kuih tat tu kira okey lah, boleh lah. Okey, Ustaz. For saya makmur. Okey. Makmur dengan batang buruk. Makmur, kita kena tengok. Ada makmur sedap, ada makmur kurang sedap. Betul. Mungkin kacangnya dan tepung yang digunakan. Betul. Macam pandai kita buat. Dia macam ada, kalau macam ada yang makan terus macam dia cair, lembut. Ada rasa tengik-tengik. Ada yang cross. Tak tahulah. Entahlah pakai apa. Okey, itu je. I think cara dorang bake dengan barang-barang ingredient dia pakai kan, main peranan lah. Yes. So kita nak continue berbual pasal kuih raya ke? Oh tak ada, ini awal-awal je. Just nak tahu je kan. Pasal kenal dengan dia pun tak tahu juga. Berapa macam kuih raya ada kat rumah? Pasal nak buat pun tak ada time lah. Tak, yelah walaupun beli-beli ke berapa macam? Tak silap dalam 5 ke 6 je. Okey. Macam kalau letak 1-2 macam tak ini kan. So dia biasanya dengan tambahkan lagi meriah lagi dengan keropok-keropok. Ya. Keropok-keropok tu yang paling penting lah. Kan? Cemil-cemilan. Kacang-kacang. Ya. Saya kat rumah macam belasan macam. Belasan Ada kan sampai Buat sendiri? 22 macam. Buat sendiri? Belilah. Oh beli lah. Buat hancur. 20 lah. Besok-besok 20 macam lah. Oh. Duit raya okey? Duit raya? Dapat duit raya? Saya dapat duit raya. Serius? Dapat? Gila. Mana tahu cakap lagi masih sekolah. Masih lagi kita berbual. Tak start program ni cakap pasal duit raya. Ada orang terkopak wallet orang sebab banyak ramai anak-anak saudara. Ada anak saudara pula minta tengok $2 je. Ada $5 pun tak cukup. Ada nak duit merah. Nak merah. $10. Jangan adik-adik semua, anak-anak semua kat luar, apa orang bagi tu terima je. Itu satu sedekah dan kata orang tu berkat untuk awak Cakap thank you, alhamdulillah, jangan lupa. Macam tu, tak kisah. Cakap pasal wallet kan. Saya macam ada email tau. Kenapa? Okay. Cakap pasal wallet, duit lah, teringat pula. Duit je terkopak hari raya ni. Ada orang pakai PayNow. Orang pakai PayNow sekarang. PayNow?
Seriously, duit raya penau Ya. Habis kau budak-budak penau juga? Penau kepada mak bapaknya lah tadi. Kaya mak bapaknya. Okey, ni dia cakap. Salam Ustaz. Dia daripada seseorang lah, tak boleh sebut nama. Okay, salam Ustaz, saya terjumpa kertas suami saya dalam walletnya. Walaupun ia bermula dari Bismillahirrahmanirrahim, tapi intipatinya buat saya tertanya-tanya. Di situ ia menyebut si pengguna harus seru roh Nabi Muhammad SAW dan ada perkataan lain yang meremang. Saya tak dapat tunjukkan kertas itu kerana ia disimpan suami saya. Syaratnya adalah untuk ditiup pada pasangan setelah mereka dah bersatu. Dalam tanda kurung, maaf ya, faham maksud saya. Dengan membaca inti surat tersebut. Katanya, tundukkan si Pulan binti si Pulan. Saya tak tahulah kalau saya ni dah ditunduk. Tapi saya rasa benda-benda macam kertas ni bila ada di rumah saya tak baguslah. Saya gagal menyuruh suami cari solusi. Akhirnya kami bertekak dan tiada solusi. Apakah pendapat Ustaz? Terima kasih. Wah, susah juga macam ini Dia memang kata-kata seperti ini mungkin dia adalah untuk penunduk. Dia sihir sebagai sihir penunduk biar si isteri ni ataupun si pak suami ni, dia tak semestinya isteri can be suami juga. Biar dia tunduk, dia dengar kata apa yang dikatakan ataupun diucapkan oleh pasangan yang lain. So, ini memang ada jenis sihir yang seperti ini. Dan walaupun kita nampak depannya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menyeru lagi roh Nabi Muhammad SAW, itu di antaranya bunga-bunga yang biasanya ada dalam sihir. So, untuk zaman dulu, yes, sihir ni macam-macam. Kadang-kadang ada seru nama-nama yang mungkin kita tak kenal. Ataupun mungkin serukan nama-nama roh-roh yang mungkin daripada raja-raja ataupun bangsa-bangsa jin punya raja-raja ataupun khodam-khodam dan lain-lainnya. Tapi untuk zaman sekarang, kebanyakannya adalah adanya bunga-bunga. Dan selalu nanti diakhiri kat bahagian bawah dengan izin Allah Ta'ala. So, mungkin apa yang dia nak buat ni betul. Maknanya dia punya niat dia kira untuk menundukkan isteri. Sebetulnya memang isteri pun kena taat pada suami. Kalau ikut dalam syariat Islam. Itu betul, yes. Tapi caranya salah. Itu masalah dia. Sama macam contohnya Zuzairi. Saya nak sedekahkan kepada fakir miskin. Anak yatim yang ada kat Singapura ni. Tapi saya tak ada duit. Kita rompak bank. Okay. Kita rompak bank 100%. 100% semuanya saya kasih pada fakir miskin, anak yatim. Boleh tak? Tak boleh. Haram kan? Hukum dia. Tak boleh. So maknanya niatnya ataupun tujuannya adalah tujuan yang baik. Tetapi caranya adalah cara yang salah. Begitu juga dalam sihir dan menyihir ni. So ada orang yang mungkin demi tujuan dia baik. Rasanya dia isterinya taat pada dia. Which is betul. Memang isteri kena taat pada suami. Tapi caranya adalah dengan cara yang salah. Dengan adanya bunga-bunga pun sama juga. So macam tadi saya katakan dengan izin Allah Ta'ala. Kalau macam itu saya rompak bank apa ni semua, kemudian saya kasihkan pada fakir miskin dengan izin Allah Ta'ala. Allah izinkan. Yes, Allah izinkan, tapi Allah tak reda dengan perbuatan tersebut. So itu yang kita kena hati-hati. So bunga-bunga ada kata bismillah lah ataupun apa sahaja, itu hanya bunga di awal sahaja. Tapi bila dah masuk kepada isinya, sebagaimana yang katakan tadi, hingga dia baca, ada kata-kata pun kalimat-kalimat yang meremang. Maknanya yang mungkin dia rasa tak sepatutnya ada dalam satu paragraf, satu kertas dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. So ini boleh dipanggil sebagai sihir manfuth. Manfuth adalah sihir tiupan dipanggil. So sihir manfuth ni tak semestinya tiupan adalah daripada tiupan biasa. Dia boleh sahaja bukan daripada tiupan, daripada nafas, tapi daripada asap rokok pun boleh. Ataupun any asap also can. Jadi contohnya, kalau orang tu, contohnya korban tu, ataupun orang yang nak kita mangsa tu,
tak semestinya di hadapan mata kita. Tapi kalau di hadapan mata kita lebih mujarab. Oh ya. Okey. Kalau tak, then boleh ambil foto dia. Contohnya through handphone pun boleh. So handphone, kemudian buka foto dia, tiupkan. Dibacakan baru tiup. Jadi. Itu dipanggil sebagai sihir manfuth. Dan korban-korban sihir manfuth ni, dia punya dada dia akan rasa panas. Dia akan rasa panas kat daerah dada. Dia bukan daripada luar ke dalam tau, tapi dalam ke luar. Okey. So dia akan rasa seperti itu. Kemudian dia akan rasa sakit-sakit di bahagian perut, tusuk, dan juga bahagian depan kepala sini. Dia punya kepala ni sampai ke bahagian mata. Dia akan rasa sakit. Especially di mana? Khaisyum. Oh yo, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah beberapa episod, kita ada peruqyah baru. Ustaz Suzairi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Boleh saya teruskan boleh. apa yang Silakan. Selain daripada itu, kita tak boleh, tak faham. Ada lagi continue? So ini boleh dipanggil sebagai pellet lah. Also same. Pellet. Yang kita pernah keluarkan sebelum ini. Episod ke berapa tu? Episod pellet lah. Gitu je. So di antara cara seperti itu. So apa sahaja yang keluar daripada syariat Islam ataupun yang tak diajarkan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun para tabi'in ataupun para ulama-ulama, maka jangan kita lakukan. Sebab apa? Yang dia niatkan adalah untuk penunduk. Kita tengok awal tadi. Tapi akhirnya jadinya apa? Adanya pergaduhan, perbalahan hingga tak ada solusinya. Itu yang sebetulnya yang nak dilakukan oleh jin. Jadi nampaknya awal-awal dia tunduklah dengan aku. Tapi benda-benda ni tak akan lama. Untuk jin, dia tak akan ada jaminan bahawasanya kita akan kekal macam gitu selamanya. Tak ada. So mereka akan memudaratkan setelah kita dah meletakkan segala harapan kita pada jin tersebut. Walaupun dia tak tahu, aku tak pakai jin, tak. Tapi masalahnya apa yang dia seru tu tak ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Hingga jin nampak, ini adalah kesempatan kita untuk masuk. So dia akan memecah belahkan. Begitu juga dengan siapa sahaja yang mungkin nak pelet ataupun kita suka dengan seseorang, kita lakukan benda ni kat orang tu. Sehingga dia dapat bernikah dengan perempuan tersebut ataupun lelaki tersebut. Percayalah, tak akan lama. Maaf kata, tak akan lama. Sebab apa? Nanti akan ada pergaduhan dan lain-lainnya. Itu juga disebabkan oleh jin. Dan nak tahu bahawasanya ketika syaitan dapat memisahkan antara suami dan isteri, maka dia akan mendapatkan piala. Oh, ada award juga. Memang, yes. Memang ada dalam hadis Nabi SAW. Yes, memang ada. Dia akan mendapatkan piala. Dikatakan piala, award. Piala syaitan terbaik. So macam gitu, ada anugerah tersendiri. Ataupun ada punya award dia. So dikatakan good job ataupun perbuatan yang baik. Good job. Betul. Yes. So dapat setahun memisahkan sekali antara award show macam tu. Tak tahulah setahun sekali kita, tapi yang penting dapat memisahkan antara suami dan isteri, itu adalah perkara yang baik bagi jin. Bagi jin. Yes. Itu dia. Habis taruhlah macam tadi saya balik wah, nak kena apa Ustaz cakap, saya nak kena tarik satu. Yang satunya, bila cakap yang gambar tu tiup menjadi, dia boleh buat to anybody. Can be. Semua orang. Asalkan dia tahu dia punya mantra dia. Kalau lah taruhlah si A tu tahu, taruh. Dia ni ada. Taruh kat oi. Hari raya keempat, tak apalah kemak. Banyak makan kuih ni makmur. Jadi dia hype sikit manis. Si Pola ni, gambar ustaz for example. For example. Macam mana, jangan cakap ustaz lah. Si A nak buat si B. Macam mana si B nak protect diri dia daripada apa yang di tu semua tak menjadi. Apakah protection untuk kita semua orang? Sebab sekarang ada Instagram, anytime kan orang boleh ambil gambar. Betul. So of course solat 5 waktu jangan tinggal. Itu paling pertama sekali, iaitu apa sahaja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jaga. Sebagaimana
Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksud takwa apa? Adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wajibat, iaitu yang perkara-perkara yang wajib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar daripada segala masalah. Bukan hanya masalah duniawi sahaja, tapi masalah tentang sihir ataupun gangguan pun sama juga. So itu yang pertama sekali adalah jangan tinggal solat ataupun apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Kemudian yang kedua, tambahkan lagi dengan ma'thurat. Ma'thurat adalah bacaan-bacaan pagi dan petang. Yang di mana doa-doa tersebut banyak sekali dikumpulkan dalam buku-buku ma'thurat ataupun boleh tengok dalam kitab dalam wirid haddad, wirdul latif dan lain-lainnya. So semuanya isi adalah doa-doa untuk perlindungan diri dan juga untuk kebaikan hati. Mana jauhkan daripada rasa hasad, dengki, amarah dan lain-lainnya. Pun kita boleh amalkan itulah yang ruqyah diri sendiri tu kan, ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim itu semua. Boleh. 3 semuanya kul, ada. Semuanya ada. Baca insyirah, surah insyirah kan. Masya-Allah. Yes, betul Ustaz. Simple lah tu. Alhamdulillah. Dia cakap dia ketawa. Dia cakap dia ketawa. Betul. Dia tak kisah. Mungkin ramai orang kira ni macam simple sangat kan. Tak. It's not about the punya simplicity. It's not about the simplicity. Simplicity. Which city ya? Raya Raya. Slim what? Simplicity. Ingat simply, ingat Siti Nurhaliza. Okay. Simplicity. It's not about the simplicity, but it's about the consistency. Consistency. Berbanyak Siti ada macam itulah. Penting. Benar? Saya try ulang. Jangan. Allahu Akbar. Okay. It's not about masih ya? Okay, masih. It's not about the simplicity. Yeah. But it's about the consistency. Sis mana? Tarik sis. Consistency. Okay, so tak kisah. You everyday, contohnya you selalu amalkan Fatihah, ayat kursi 3 kul, bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Insyirah, ataupun daripada surah Al-Baqarah ayat 102, wataba'u, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, up to you, tak ada masalah. Yang penting you kena istiqamah. Kan senang. Istiqamah tu maknanya terus menerus. Walaupun sikit tak kisah. Okay? So minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sampai bila dah kena baru kita nak buat. Sebab kita tak tahu takdir Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Kita tak tahu kalau masa hadapan kita mungkin terkena, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ataupun macam mana kan. So it's always best to start now, today. Start every day kita amalkan dengan family, kalau boleh family pun amalkan sekali, biar tak terkena. Okay. Kemudian yang terakhir sekali adalah kalau boleh solat tahajud. So solat tahajud is not because of pasal solat tahajud ni dia boleh menjauhkan orang terkena dari sihir. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika seseorang tu solat tahajud, ketika itu langit Allah Subhanahu Wa Taala buka. So tak ada penghalang. So di situ kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kabulkan terus insya-Allah. Yes. So di antara 4 perkara ni kita boleh lakukan setiap hari biar tak terkena daripada jenis sihir apapun insya-Allah. Insya-Allah. So semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantulah. Tapi kalau contohnya semua dah buat tapi Allah masih lagi takdirkan untuk terkena, iaitu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ada pengajaran bukan untuk diri kita sahaja tapi untuk family kita, macam mana handle kita ketika terkena gangguan. Ada sebabnya. Yes, betul. Di sebalik yang berlaku. Ini cakap pasal Allah, kan lupa dah. Ada orang tanya, sampai sekarang orang selalu dengar word istiqamah tu. Itu bahasa Arab. Jadi kalau Melayunya maknanya apa?
Terus-menerus, berterusan. Berterusan. Dalam bahasa Inggeris? Consistency. Ada sis, tak silap ada sis. Consistency. Allahu Akbar. Consistency. Tidak mana? Tidak. Nama ke kuih raya tak? Tidak mana? Ada kan? Ada Consistency. Yes. Ketahu-kau orang nombor 1 Masya Allah. Tak baik. Minta maaf ya. Selamat raya Mazil Batin ya. Tak ada masalah. Okey. Satu lagi. Bab yang tadi. Yang email tu kan dia cakap kan. Macam mana nak buat. So apa yang dia harus buat untuk protect diri dia. Jadi apa yang suaminya buat tu tak menjadi. Sama yang seperti apa yang Ustaz cakapkan tadi kan. Lebihkan ibadah. Sama. Macam tadi. Ya. Cuma kalau boleh tambahkan lagi. Ya. Dengan baca ayat kursi. Kemudian tiupkan balik kat suami dia. Okey lah. Boleh. Itu boleh menjadi suatu ruqyah. Nanti kat rumah, kau. Main tiap-tiap gitu Imagine. Suami isteri, kau nak anak aku, balik. Taklah. Gunakan kebijaksanaan kita. Boleh macam tadi itu. Dan satunya, sebab takut ada gangguan kalau daripada suaminya. So kalau dia tiupkan balik dengan baca ayat kursi, dia kalau ada gangguan dia biasanya akan ada reaction. Ya. Okey, dan satu lagi sebelum kita tamatkan ni ya kan Ustaz dah ajarkan macam nak buat air ruqyah sendiri, spray tu semua. Jadi spray lah satu rumah jadi biar tak menjadi sangat. Dan satu lagi saya ni bukan nak memandai tapi bila tengok orang selalu yang berumah tangga berkahwin ni haruslah fikir masak-masak sebelum anda bernikah. Sebab menikah tu adalah satu tanggungjawab. Apa tanggungjawab selepas menikah tu semuanya harus dipertikaikan, bukan hanya untuk menghalalkan nafsu anda tu semua. Jadi kalau dah bernikah lepas tu terus nak mula buat-buat, nak tunduk orang sana, nak tunduk suami isteri gitu, saya rasa macam tak perlulah. Mungkin yang buat tu dia dah buat silap. Mungkin. Jadi dia nak tutup kesilapan dia daripada pihak satu tu selalu bising ke dapat tangkap ke apa, jadi dia buat something. So saya rasa again back to sebelum bernikah tu fikirlah betul-betul. Betul. Kalau I think kalau nak tunduk pun janganlah cara macam gitulah. Itulah. Kira kalau nak suami ataupun isteri bukan tunduk lah, kira dengan kata berbaik-baik lah kita, maka kita pun berbaik dengan dia lah. Macam mana kita, how we want to be treated is how we treat people. Kan? How we treat others. True kan? Macam itu lah. Entahlah macam itulah. Ya, macam itulah. Yalah. So anggaplah berperi kemanusiaan lah antara sesama lain tu je. Betul. Dah dewasa kan? Betul. Ingat macam mana pun isteri ke suami, ingat dia pun anak orang lain juga. Ya. Yang mana kita jaga itu sebagai suatu amanah. Okey. Ni nak teruskan ke ataupun nak kita batalkan saja? Terpulang. Macam dah lama sekali kita berbual. Okeylah. Kita akan bawa benda ni pasal minggu depan lah. Apa ni? Tapi ni sama juga. Sama juga. Okeylah. Tak apa, kita bacalah sebelum kita tamatkan ni. Satu ni. Yes. Ni apa dipanggil? Pukau. Pukau, untuk memukau orang juga. Sesiapa sajalah. Dan di sini caranya ialah kat sini, wah, tabat yada abil lahabi wa tab. Wow, hafal InsyaAllah. Wow. Ni yang dipakai daripada surah Al-Masad. Lepas tu cakap apa tahu? Tertiarap, tertutup rapat, terkunci hati, terpaku lidah. Dia punya apa? Canting. Apa dia punya apa? Canting mantra. Mantra dia. Lepas tu saya tak nak baca. Last cakap apa tahu? Buta mata, buta hati, tidur roh lena. Lena. Jasad lenyap dalam kuasa, berkat kau kena pukau aku. Wow. So di antara ni ayat-ayat kira pukau. Tapi tadi ada sebahagian yang tak dibaca kan? Tak dibaca. So, jangan. Saya simpan. Saya berlakonnya gini-gini. Betul apa? So, cara dia? Cara dia? Cara dia macam mana? Selain daripada bacaan. Cara dia, selain daripada bacaan, lepas tu kena tiup kat dagu orang tu lepas baca. Gila panggil. Panggil, sini. Tiup kat dagu orang. Kenapa kau tiup kat dagu aku? Macam mana tu nak tiup kat dagu? Menyusahkan orang? Itulah. So, macam gitu lah. Di antaranya daripada cara memukau orang dan lain-lain. Tak payah nak pukau-pukau orang lah. Jadi orang, kenapa kita tak boleh jadi orang normal
Tak payah nak pukau sini, nak minta kekuasaan lah, nak jadi orang yang macam berwibawa hebat. Jadi orang biasa saja. Rasulullah SAW pun sebagai seorang Rasul, yang di mana beliau sendiri orang yang sangat sempurna, tak ada cacat pun, sedikit pun tak ada cacatnya. Orang paling mulia, akhlaknya mulia, sifatnya mulia, selalu berkata jujur, pun tak ada pakai benda-benda nak memukau orang. Cukup dengan perkataan-perkataannya saja orang jadi terpegun. So secara alami seperti itu. Jadilah orang yang baik. Jadi bila kita jadi orang yang baik, maka orang pun akan hormati kita. Orang pun akan segan dengan kita. So tak payah benda-benda macam gini kita pakai untuk biar orang segan dengan kita, biar orang dengar kata-kata kita semua pukau ke apa, semua tak payah. Apa yang kita makan, apa yang kita praktis, itulah energi positif yang akan terpancah sendiri daripada badan awak semua. Okey, dan saya rasa itu saja. Yep. Sekarang saya nak pukau awak semua yang menonton. Belilah merch kita. Websitenya di bawah. Tak ada dagu. Cuba kat kamera. Fuh! Tak baik lah gitu. Okay, kalau you nak support kita, boleh beli merch kita ni di websitenya www.pokersg.com. Dan kalau ada apa-apa nak cerita yang lebih menarik, saranan, jangan saranan. Nanti sarankan macam-macam nanti. Yang kita boleh, yalah, boleh bagi saranan, tapi kita akan tengok idea apa kita boleh ketengahkan. Dan kalau ada gambar-gambar yang mungkin awak nak tunjukkan yang mungkin kita belum ketengahkan dalam Puaka Extra ni, boleh email pada kami di puakasg@gmail.com. Yes, so jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe di YouTube channel Susu TVC, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng yang ada di tepi tu untuk mendapatkan notification terbaru ketika kita uploadkan video terbaru kami. Yeah. Okay, saya saja tu je kan? Tak lagi kan? Tu je lah. Okay, kita jumpa minggu hadapan. Teruskan berhari raya, tapi ingat kesihatan anda. Betul. Selamat Hari Raya. Mahazai batin. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.